kepada Allah, nescaya takutlah kepadanya tiap-tiap suatu. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka tiap-tiap suatu menimbul ketakutan padanya. Faham Kalau kita takut kepada Allah, hak makhluk akan takut kepada kita. Hari ini orang Islam, orang kafir yang tak takut. Pasal apa? Orang Islam tak ada takut kepada Allah. Betul tak? Ya. InsyaAllah kita lanjut pada muka 798 ya. Yakni bawah sekali. Dua perenggan pada bawah ke rana ya. Masih sambung lagi dengan kalam hikmah yang ke-274. Kerana itulah Maulana Ibnu Athaillah Askandari dalam munajat doanya kepada Allah, munajat, doa, munajat, zikir, istighfar, empat benda tak sama munajat macam doa juga, tapi dia bukan doa. Munajat ni kita bercakap seolah-olah kita merayu kepada Allah. Kita berada seolah-olah di depan Allah, merayu kepada Allah, melahirkan isi hati kita. Itu dia panggil munajat. Doa kita mohon sesuatu hajat. Ya, zikir kita ingat kepada Allah. Istighfar mohon ampun kepada Allah. Tak sama lah. Ini kita kena ingat juga tu. Jadi munajat ni kita tidak tadah tangan, kita tak angkat tangan, sebab dia bukan doa. Kita hanya baca dengan satu keluhan sambil kita tunduk, merundukkan kepala kita, dan kita sebutlah apa yang kita hajat, apa yang kita perlu untuk disampaikan kepada Allah sebagai rayuan hamba kepada Tuhan. Maka ini sifatnya. Dia akan bermula dengan ilahi, ya man, ya rabbi. Itu semua munajat. Kalau kita jumpa dalam doa kitab-kitab ditulis ya rabbi, ilahi, ya man. Dia mula macam tu, maknanya munajat. Tak payah angkat tangan lah ya. Dan ada yang berbentuk berbentuk bukan doa, dia berbentuk sebagai suatu pengisytiharan. Kita declare, Allah kata ya, declaration kepada Allah, seperti mana kita jawab azan. Jawab azan dia bukan doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Dia masuk pengesahan, perakuan di atas azan yang kita dengar, sebagai perakuan di atas azan. Betul, kita tak angkat tangan, tapi kita angkat tangan lah. Orang Melayu ni bunyi Rabbana aja angkat ya. Silap bunyi Rabbana aja angkat ya. Doa nak makan ya, pun angkat tangan juga. Tak kena lah. Doa nak makan, itu merupakan satu pengisytiharan. Allah barik lana fi ma razaqtana. Itu, tapi walaupun hadisnya dhaif, hadis ni hadis dhaif tapi kita baca sebab makna dia jelas makna dia sahih. Baik. Kerana itu Maulana Ibnu Athaillah Askandari dalam munajat doanya kepada Allah menyebutkan pakaian para wali. Pakaian mukmin adalah takwa. Pakaian mukmin adalah takwa. Pakaian wali adalah cinta, mahabbah. Pakaian para wali adalah cinta, bukan doa lagi. Bila cinta ni, apa kau bagi aku terima, apa yang kau putus aku terima, apa yang kau telah takdirkan aku terima. Itu cinta. Orang cinta, kalau kita cinta ke orang tu, dia buat apa? Tak apa lah. Tak gitu macam tu lah kita dengan Allah. Bila sampai kepada cinta, apa yang Tuhan buat dan kita nak lagi Tuhan buat, apa-apa lagi kita nak tengok lagi. Kalau Tuhan tak sapa kita, sapa di sini artinya dengan memuji kita. Kalau Tuhan tak uji kita, kita rasa kita terasing jauh daripada Allah. Tuhan tak sayang ke aku, hari ini tak uji aku. Ini Sayyidina Ali. Tiap hari dia akan tunggu datang uji daripada Allah. Ada uji daripada Allah, maknanya Allah cinta dengan aku. Berbalaslah cintaku kepada Allah. Itu dia, nampak tak? Ini Sayyidina Ali. Macam itulah dikatakan wali-wali Allah ni, ya, pakaian mereka adalah cinta. Pakaian orang mukmin takwa. Zadut takwa. Bekal ya.
Jadi pakaian para wali ini dikatakan tadi, menyebut pakaian para wali, perhatikan munajat beliau yang berikut, ya man albasa awliya'ahu malabisa haibati faqamu bi'izzatihi musta'izzin. Wahai Tuhan yang telah memakaikan para walinya dengan pakaian-pakaian kehebatan, maka berdirilah mereka itu dalam keadaan megah mulia dengan kemegahan kemuliaannya. Apa dia pakaian-pakaian yang kehebatan ni? Haibah. Dalam syarat sah batin solat. Syarat sah batin solat. Syarat sah zahir kena, syarat sah batin pun dua kena ada. Bila tak ada syarat, rukun tergantung. Bila tergantung rukun, sembahyang tu, ibadat tu, zikir tu, doa tu tidak sah. Nampak tak? Termasuklah iman kita pun tidak sah. Itu dia kacau tu nah. Sebab dia kena ada syarat batin. Syarat zahir, sembahyang kita ada rukun, sah. Syarat zahir, syarat batin, ya, ada rukun syahadah. Nampak tak? Hakikatul syahadah ada dekat kita, maka kita punya sembahyang tidak sah. Jadi Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, syarat sah batin di antara yang 6 tadi ni, ada 6 syarat batin, dia ada 6. Jadi kalau tuan-tuan ikut kuliah kita klinik salat, mungkin insya-Allah akan jumpa lah. Dalam klinik salat kita buka bab ni, ya. Klinik salat kita pakai slide, kita pakai apa? CD, ya, dan boleh tengok sendiri. Syarat sah batin insya-Allah. Lepas raya ni kita ada lah hari Khamis yang keempat bulan April, bulan Mei ni adalah Khamis yang keempat, ya. Bulan Mei kita ada solat, klinik solat di sini, tuan-tuan boleh ikut waktu maghrib. Baik. Jadi di sini dikatakan di antara syarat batin solat yang 6 perkara, antaranya haibah. Orang Melayu kata hebat. Kita mesti melihat daripada mata hati kita bahawa Allah itu adalah Tuhan yang bersifat dengan haibah, hebat. Dia kena lagu tu. Kena ada kehebatan Allah tu dalam diri kita. Satu orang yang kita sanjung, yang kita mulia, yang kita besarkan dia, mesti nampak kehebatannya, betul tak? Kalau tidak, kita tak akan besarkan dia. Mustahil. Macam mana kita nak besarkan orang itu kalau kita tak nampak kehebatan dia? Awak orang hormat sangat, hebat, dia ni orang hebat. Ya. Jadi hebat ni ada dua macam lah kan. Hebat baik, hebat jahat pun dah. Ya. Penjanggap besar pun hebat juga. Dan itu lah. Kehebatan ini pada sudut sifat-sifat yang mulia ada padanya. Itu kita sebut sebagai hebat kerana Allah bersifat dengan sifat-sifat yang mulia. Jadi sifat-sifat yang mulia itu dipakaikan kepada hamba-hamba Allah. Kita ada 5 sifat yang kita pakai. Saya pernah sebut banyak kali dah. 5 sifat. Dia duduk di atas sekali. 70 cabang iman, dia duduk di atas 5. Ya. Nombor 1 sekali ikhlas. Ikhlas. Khalis. Mukhlis. Nombor 1. Nombor 2, ridha. Rela orang panggil. Ya. Nombor 3, tawakkal. Dia tak pegang orang lain dah. Allah saja. Tak ada apa benda, makhluk semua tidak ada kepadanya. Sandaran dia langsung kepada Allah. Tawakkal. Allah sebagai wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dua-dua boleh. Jadi Allah sebagai wakil, kita sebagai melanti Allah sebagai wakil dalam memelihara, menjaga, memimpin, beruntun kita. Jadi sifat wakil itu sifat Allah. Al-wakil. Ya. Itu yang ketiga. Tawakal. Yang keempat disebut sebagai sifat apa? Yang disebut sebagai sifat mahabbah, cinta. Kalau tak sayang Tuhan macam mana? Kita kena balas dengan cinta. Itu kita sebut tu. Cinta Allah ni masuk dalam sifat Allah yang kita sebut sebagai Rahim, Rahmat. Kita guna bahasa rahmat. Rahmat Allah atas kamu, dirahmatkan Allah atas kamu, semoga dirahmati Allah sentiasa di atas kamu. Itu makna kata Allah sayang kamu sentiasa. Rahmat Allah luas. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Al-Quran kata dalam Al-A'raf ada ayat ni. Rahmat kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Nampak?
Jadi Allah sebut begitu. Jadi makanya yang kelima, yang keempat sebagai sifat mahabbah, ya. Dan sampai dengan akhir sekali syauq, rindu kepada Allah. Rindu inilah yang Tuhan sebut dalam ayat Al-Kahfi, ayat penghabis tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Barang siapa yang bercita-cita, ada rasa rindu untuk bertemu dengan Tuhannya, nampak? Ya, bercita, bersungguh-sungguh, teringin, amat merindui untuk temu dengan Tuhan. Kalau tak berjumpa, tak apalah. Kalau tak berjumpa, duduk tang lain lah, nampak? Ya. Besok kita masuk liang kubur, kita masuk alam barzah, kita akan jumpa yang ni. Ya, harap tu kita masuk dululah dalam rahmat Allah tu. Bila masuk dalam liang kubur tu, masuk dengan rahmat. Jangan masuk dengan dosa, masuk dengan murka. Bila kita masuk alam barzah, pindah ke alam barzah, kita dalam keadaan dirahmati Allah, kita akan jumpa semua saudara mara kita yang telah mati dulu. Semua akan jumpa kita. Yang mana mai jumpa kita tu maknanya selamat lah. Yang mana dapat jumpa kita tu macam kita selamat. Dalam ramai-ramai tu ada yang kita tak jumpa. Dia mati dulu dah. Mungkin 20, 30 tahun dulu dia mati daripada kita. Kita tahu dia, kita kenal dia, kita arif dengan dia. Kita akan tanya, mana si anu? Mana orang ni? Dia mati dah dulu 20 tahun dulu dah. Mana dia? Dia aku punya kawan baik, sahabat aku, adik-beradik aku, qarib dengan aku. Dia berkata tak ada. Bila tak ada, tanya datang mana? Dua tempat ya, syurga neraka tu aja. Bukan ada di padang kota. Mana? Dua tempat. Makna kata orang tu tak berjumpa Tuhan. Kita, saya dan kamu semua, wahai penghuni-penghuni kubur, insya-Allah kita akan berjumpa Tuhan. Sebab kita berada rahmat Allah, bukan murka Allah. Hati kita nak. Nampak? Jadi kita kena ikhtiar daripada sekarang, ya. Jadi maka itu sifat yang akhir sekali adalah syauq, bukan suq. Suq supermarket. Suq Arab kata supermarket. Ya, suqut tamar, pasar kurma. Nampak ya? Syauq, baca betul-betul macam saf kan. Saf jangan kata suf. Saf, Tok Bilal kata saf, dia kata suf, bulu semua jenuh. Saf, sebut saf. Nah, ada Tok Bilal sebut suf. Tok Arab dia akan gelak, Tok Arab dia akan gelak. Apa dia suruh bulu pula? Saf, bukan suf. Itu kacau juga tu. Kita nak sebut perkataan tu, kita kena baca dulu, tengok huruf dia, nampak baru kita sebut. Jangan pakai main dengar sebut ya. Ya, jadi maka tu pakaian yang kelima dipanggil syauq, rindu. 5 inilah yang Allah pakaikan kepada hamba Allah yang wali, maka dia rindu kepada Allah. Allah merindu kepada kita. Dia hantar kita mari ke dunia, Allah hantar mari ke dunia, Allah rindu. Allah lebih pada mak bapak kita sebab dia pencipta kita. Betul tak? Pencipta kita, pemilik kita, pentadbir kita, pendidik kita, itu Allah. Dia hantar kita pergi ke dunia. Dia pun rindu kita nak balik ke dia. Betul tak? Allah rindu kat kita, tuan-tuan. Hamba-hamba aku yang lama, yang mana semua begitu, aku nak patah balik. Aku nak mereka patah balik. Sebab tu kita kena mati. Kalau tak mati, macam mana nak patah balik kepada Allah? Mesti akhirkan kehidupan duniawi dengan suatu fitrah dia panggil al-maut. Jadi maut tu ada supaya kita dapat patah balik kepada Allah. Ya. Dia adalah visa. Kalau tak ada maut, kita tak ada visa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman kepada Allah, dia tahu maut itu adalah bukan satu azab. Adalah sebagai suatu saat ketika yang ditunggu-tunggu supaya dia dapat bertemu dengan Allah. Macam kita pergi Mekah, pergi umrah, kita tunggu apa? Visa kan? Betul tak? Duk tunggu visa, dapat visa seronok. Ya. Macam itulah kita juga dengan Allah, sebab kita perlu suruh jaya tinggi Allah di muka bumi ini. Allah nak kita patah balik kepada dia. Allah rindu dulu kepada kita. Macam kita juga rindu anak pinak kita nak balik raya. Betul tak? Kita rindu. Saling sebab anak kita. Anak rindu kepada bapa tu lain. Belum tentu. Betul tak? Allah rindu kepada kita pasti, tapi kita rindu kepada Allah belum tentu. Betul tak?
Maka itu kita kena cari sekarang untuk merindui Allah. Maka itu Tuhan sebut, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan salihan." Maka barang siapa yang bercita-cita rindu untuk bertemu dengan Tuhannya, maka menjadi syarat. Fal ni tadullu ala syarti, sebagai syarat. Syarat dia falyamal 'amalan salihan. Beramal dengan amalan yang salih. Walau syirik, jangan sekutu. Yang tu paling buruk sekali. Sekutu kamu tak jumpa Tuhan. Bi'ibadati rabbih ahada, dengan sesuatu yang lain daripada Allah, kerana Allah adalah Maha Esa. Mesti satu. Kerana Allah. Itu dia panggil tauhidul ibadah. Dan istilah tasawuf dia panggil tauhidul ibadah. Nampak ya? Jadi kalau kita boleh faham begitu bagus. Ingat ya. Baik. Jadi makanya dikatakan tadi ini tauhidul ibadah, kita kena ada tauhid ini supaya kita dapat mengkhalaskan kita punya ibadah, menkhaliskan kita punya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kata musannif, wahai Tuhan yang telah memakaikan para walinya dengan pakaian-pakaian kehebatan, maka berdirilah mereka itu dalam keadaan megah mulia dengan kemegahan kemuliaan. Megah. Kerana megah, kenapa megah? Mereka dapat berdamping dengan yang dicinta dan yang mencinta. Macam kita dengan seorang raja. Bandingkan kita dengan seorang raja sudah. Kita sayang kepada seorang raja yang adil, raja pula sayang kepada kita sebagai seorang hamba yang taat. Kedua-duanya berhubung zalim. Si hamba tu dia rasa cukup besar lah. Aku raja terus aku kenal tu, apa aku kenal orang bawah ya? Apa baru kenal dia punya guard, aku kenal raja terus. Nampak tak? Kalau sudah kenal raja, ni ya Allah, apa pun kita dapat lah. Kesemuanya kita dapat. Sebab tu zikir ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik tiap hari paling kurang 172 kali. Paling kurang 172. Ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik 172. Bagi lepas bang. Rajin banyak-banyak lah. Ya. Buat. Kerana ya Malik ini dia menguasai segala-galanya. Orang jadi kaya kan, jadi mewah kan, nak jadi senang kan, ya. Tak ada masalah kehidupan, zikir dengan Malik. Ya Malik, ya Malik, ya Malik. Banyak-banyak tapi jangan ada motif pasal itu saja. Dah dapat kehidupan, kita kena terus atas pada yang Malik lagi. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kita guna ya Karim ni macam mana? Bulan Ramadan. Kenapa ya Karim? Allah pemurah, memberi maaf, memberi pengampunan, melupakan kita punya salah. Bulan Ramadan bulan pengampunan. Sebab tu Ramadan Karim. Ramadan Karim. Doa pun khas untuk Ramadan. Ya, Allahumma innaka afun karim. Wahai Tuhan yang pemaaf lagi Karim. Karim apa? Karim memberi pengampunan kepada orang-orang yang berpuasa. Sebab tu doa ni baca bulan Ramadan saja. Hari ni Tok Imam baca semua. Setiap hari baca. Tok Imam kita tak mengaji. Itu masalah sekarang ni. Imam-imam lain ni mana mengaji, mana tahu doa-doa ni semua. Tu Fatihah pun tak ada dah ni. Masjid saya Bayan Baru. Ya, Tok Imam tak baca Fatihah. Lepas doa tak baca Fatihah. Terus ayat kursi. Ni Bayan Baru kita. Nampak tak? Aib saya nak malu. Orang bilang uji ustaz tu. Orang tak baca ustaz lah. Memang imam tak baca Fatihah. Dulu Fatihah 2 kali. Tok Imam baca 2 kali tu Fatihah tu. Jarak. Pengambil potong je sekali, lah potong terus dua-dua. Baca ayat kursi je. Dibanding baca ayat kursi je, dia baca doa. Nampak? Tak payah doa amin lah doa lepas tu. Orang tak kerti. Dia tak faham Fatihah tu yang besar, dia tak faham. Yang tu dia tak faham. Alhamdulillah bil alamin tu lah. Dalam tu lah ada ayat kursi. Alhamdulillah tu dalam tu dah ada ayat kursi. Pasal tu kita kata alhamdulillah. Nampak tak? Yang kita boleh puji Allah, puji kepada Allah kerana Allah tu bersifat dengan sifat-sifat yang disebut dalam ayat kursi. Ni dah dia buang Fatihah baca ayat kursi saja. Punya tak kerti pasal apa? Dia mengaji dekat ulama, dekat ustaz-ustaz TikTok. Ustaz TikTok, ustaz YouTube. Yang ni masalah sekarang. Dia tak mengaji dengan tok guru. Nampak tak? Kalau mengaji untuk guru, menghadap tok guru,
mengambil ibarat dan takbir Datuk Guru, tak jadi apa tu. Terpengaruh dengan TikTok, terpengaruh dengan YouTube. Nabi tak baca Fatihah, dia lebih percaya ke orang daripada ulama ni. Nampak? Ini masalah sekarang tuan-tuan, yang timbul hari ini satu fitnah dalam ibadah, jenayah ibadah itulah, di mana mereka meninggalkan perkara yang penting. Jadi makanya dia ambil kira sebagaimana dia kata tadi, barang siapa yang beramal, yang ingin bertemu dengan Allah, beramal dengan amalan yang soleh, soleh ni nombor satu sekali, mengikut Syekh Abdul Rahman Jibril, seorang ulama yang tulis kitab jihad. Nama kitab tu jihad, nama kitab jihad. Penulis dia Syekh Abdul Rahman Jibril, seorang ulama daripada Qatar. Dia tulis kitab tu. Dia kata amal soleh yang tertinggi sekali, apa dia? Nampak tak? Amal soleh yang tertinggi sekali, ingin mati dalam syahid tu dia. Nampak tak? Kita hari ni tak perang, Malaysia tak terlibat, rakyat Malaysia tak terlibat tentang, tak dipanggil pergi ke Gaza dia. Cuma curi-curi je masuk Gaza tu ada hari ni, cuma melalui pintu-pintu negara-negara lain baru sampai. Ada Qassam, tentera Al-Qassam, Brigade Al-Qassam tu, ada orang Malaysia tu. Katanya lah, wallahu a'lam, jangan panggil pula Ustaz Azan, kata dia orang mencari saya lah. Dengar lagu tu lah, wallahu a'lam, saya pun tak tahulah. Dia kata ada juga, sebab banyak daripada tentera-tentera mujahidin daripada bahagian negara yang masuk dalam tentera Qassam. Nampak tak? Bukan Qassam ni orang Israel, orang yang Arab Israel saja, tidak, tapi orang luar pun banyak masuk. Brigade Al-Qassam ni, di mana mereka itu menyertai. Kita hari ni tak dapat peluang, tapi dalam hati kita kena ada. Kalau perang jadi, kalau ada peperangan jihad, aku akan turun perang. Nampak tak? Aku nak mati syahid. Kena ada dulu tu. Kalau tak ada yang tu, kita belum sampai lagi amalan soleh. Nampak dia pergi ke mana? Sebab tu jihad paling penting. Jihad paling penting. Sehingga ada ulama mengatakan, kalau tidak menjadi satu kekurangan, kesalahan, jihad terkira antara rukun iman yang ketujuh. Itu dia, nampak tak? Kalau tidak ada sebarang kekurangan atau kesalahan lah, kalau tak salah lah, ni ulama bercakap lah. Jangan kata kami salah pula, sebab rukun iman 6 saja, kan? Quran sebut, hadis sebut. Tapi kalau tidak menjadi keberatan, tidak ada kesalahan, jihad wajar menjadi rukun iman yang ketujuh. Itu dia, nampak? Sebab penting kan? Sebab tu kita kena, hari ni ada negara-negara yang pro kepada Amerika, pro kepada Israel, buang jihad, antaranya Kuwait, Oman, Kuwait, Oman, buang. Dalam mereka punya negara tu, antaranya jihad. Kami tidak ada jihad, Kuwait tidak ada jihad, Oman tidak ada jihad. Nampak? Na'udzubillah. Habis dah tak ada jihad, berhentilah. Sebab Nabi dah sebut dalam satu hadis kepada Muaz bin Jabal, hadis yang ke-29, hadis kitab hadis 40, hadis 40, buka hadis yang ke-29, tuan-tuan. Kalau silap bagi tahu balik kat saya. Nampak tak? Ya. Hadis nombor 29. Dalam hadis tu Rasulullah ada tanya kepada Muaz, wahai Muaz, tahukah kamu apa dia puncak bagi segala-gala? Kemuncak bagi segala-gala, klimaks bagi segala-gala. Apa yang kamu buat ni semua kena ada kemuncak. Minum, makan, kemuncak dia apa? Kenyang, belahak. Betul tak? Itu kemuncak dia. Kalau tak kenyang, tak belahak, itu bukan sampai kemuncak lagi. Nampak tak? Cucu saya punya nakal, dia kata dia, berhenti jangan makan banyak. Tu orang tak dengar lah. Dengar bunyi tak? Tak bunyi boleh makan lagi lah. Di mana dia pergi dengar? Lepas dia abang, rupanya bapak dia abang. Bapak dia kata kat dia, saya kata kat bapak dia abang dia. Ya, kemuncak makan tu kenyang, belahak. Nampak tak? Bukan suruh makan sampai belahak. Cuma kita habaq aja, ada sampai belahak tu berhenti lah. Nampak tak? Dia tanya balik, tak dengar apa-apa kah? Kalau dengar, tak dengar lagi boleh makan lah tuan. Nampak? Ya, umur dia 5 tahun masa tu. Masya-Allah, sekarang jadi bapa orang lah. Baik.
Jadi makanya apa yang boleh kita ambil kira lah di sini, klimak bagi segala-gala ni Nabi kita ada 3. Yang pertama sekali, sanamul Islam as-salah, tiang semayang tu nombor 1. Nampak tak? Semayang tu kena, apa juga kita buat kena ada semayang. Kalau semayang tak ada, habis, semua tolak, tak pakai. Semayang tu kena kemah, baru semua jadi kemah. Semayang kena betul, baru semua jadi betul. Semayang kena sah, baru semua jadi sah. Nampak tak? Boleh faham tak? Semayang tak elok, semua jadi tak elok, walaupun dia semayang. Semayang tak betul, semua jadi tak betul, walaupun dia buat semayang. Semayang itu tidak sah, semua perkara tidak sah, pasal semayang tidak sah. Semayang tu klimak nombor 1, sanamul Islam, bangunan Islam. Nampak tak? Kena ada tiang. Nombor 2, kata Nabi, ya. Yang kedua, dia kata tadi, semua perkara kamu buat kena Islamik. Semua perkara yang kamu buat, apa juga yang kamu lakukan, mesti Islamik. Islamik, ya. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 3. Jihad sabilillah. Habis. Tak ada jihad, habis. Semua perkara kena ada jihad. Bukan kena ada jahat, kena ada jihad. Makna kita mesti ada matlamat, mesti ada bersungguh-sungguh, mesti kerana Allah. Tu baru jihad. Nampak tak? Orang mengaji kena jihad. Kalau tak jihad tak boleh. Tinggal masa, kosongkan ketika. Nampak tak? Lapangkan satu masa, aku nak pergi mengaji. Itu jihad. Nampak tak? Ni sambil dengar je lah, bah. Tak ada apa, pergi dengar, pergi lah. Nampak tak? Suka mai, tak suka tak mai. Ini bukan jihad, tu jahat nama dia. Nampak tak? Boleh faham tak? Tu saya kata lah, kitab tak kata. Jihad ni kena sungguh-sungguh. Waladina jahadu fima. Waladina jahadu fiman. Tuhan kata barang siapa ambil jihad, ya, lana sungguh jihad. Sungguh kami akan beri petunjuk kepada mereka. Itu kata Allah SWT. Itu kerana jihad. Kalau tidak ada jihad, tuan-tuan, tidak ada apa benda jadi. Nampak tak? Orang nak masak sampai orang boleh makan mengatakan sedap. Nampak tak? Ya, sampai menjilat lidah, itu jihad. Tang lain kita jihad, tang agama, tang Allah, ibadat kita tak jihad. Ini silap sang. Nampak tak? Yang lain sungguh-sungguh sampai dapat bintang, betul tak? Ya, sampai dapat award. Tapi tang agama tidak, tang ibadat tidak. Ya, ini korang kita. Jadi jihad nombor 3. Jadi 3 ni adalah kata Rasulullah kepada Muaz, apabila 3 ni tak ada, habis semua. Kemudian Rasulullah sebut lagi, penghabis nak tutup 3 ni pula. Nah. Dan tahukah kamu ya Muaz, apakah pengawal? Dia ada kawal. Kalau rumah kena ada pagar, dia tak? Kena ada pengawalan. Sembahyang, ya, Islamik pada semua perkara, jihad pada semua perkara. 3 perkara ni tuan-tuan kena ada kawalan. Tak ada kawalan teruk, jihad tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Sembahyang pun tak boleh sangat lebih dan tak boleh kurang. Patut-patut. Nampak tak, ya? Kita kena duduk antara wasatah, tu kena ada pertengahan. Khairul umur awsatuha, kata sebaik-baik pekerjaan yang sederhana, ke kanan sangat pun tidak, ke kiri sangat pun tidak. Terlalu ekstrim tak boleh, itu jihad tu tak betul. Terlalu ekstrim sangat, nampak tak boleh, ya. Macam Saudi tu, seluruh terlalu ekstrim sangat. Orang perempuan tak boleh kerja, nampak tak? Tak boleh melibat dalam masyarakat, tak boleh bawa kereta, ekstrim sangat. Itu jihad lah tu, jihad dari segi hukum, daripada hak wanita, kewanitaan nak jaga, ya. Tak boleh menjaga, tak boleh masuk mana-mana urusan masyarakat, tak boleh masuk bidang politik, nampak tak, ya. Tak boleh bawa kereta, nampak tak. Pergi jual baju dalam supermarket pun lelaki jual baju dalam. Dia orang perempuan ya. Yang mai beli pula orang lelaki, mai beli baju dalam isteri. Tak pelik. Nampak tak, ya. Mai hak baru ni, anak ni Western oriented sikitlah. Muhammad Salman ni Western oriented. Dia bukan mengaji juga, dia mengaji di Amerika. Nampak tak? Dia pun mengaji juga, buka kitab-kitab, tengok dalam hadis-hadis apa dia tengok apa semua. Nampak tak? Dia kata seluruh kita kena cek balik kita hadis Bukhari. Dia tak kata Bukhari itu salah. Nampak tak? Kita kena cek balik dalam hadis Bukhari. Tengok orang ambil satu statement yang salah, kata dia tu dah cuba nak tolak hadis pula. Tengok dia pergi ke mana. Dia bukan tolak hadis. Mari kita buat satu revision balik, nampak? Kita cek balik, ya. Mungkin ada hadis-hadis Bukhari yang memberi keringanan, nampak tak?
Maka tu disokong oleh seorang ulama besar, Abdullah Eid Al-Qarni, yang tulis buku La Tahzan, Don't Be Sad. Akan buku tu, oh cukup tu, macam goreng pisang punya laku. Don't Be Sad nama buku tu, La Tahzan. Buku tu pengarang dia Dr. Abdullah Eid Al-Qarni, umur 43 tahun, hidup ada sekarang, salah seorang ahli majlis fatwa dunia di Riyadh. Nampak tak? Dia sokong, dia kata kita kena rombak balik, kena susun balik, jangan ekstrim dan jangan terlalu kurang pula, jangan buang pula kurang sampai tak boleh tutup kepala, tak boleh tutup kepala, ya. Seorang ulama besar sini Indonesia, ya, Quraisy Shihab. Dia ni seorang ulama tafsir yang disegani di Indonesia. Tafsir dia, ya Allah, ya, dia ada 14 volume, kat 2000 lebih, kalau kita nak beli. Orang sampai refer dia punya tafsir tu, orang ambil sebagai tempat rujukan. Nampak tak? Last kalau kata Quraisy Shihab, kata orang tak bantah. Nampak tak? Tapi dia pun buat statement silap. Dia kata orang perempuan tak wajib tutup kepala. Nampak? Habis. Nampak? Dia tafsir ayat tu kat mana pula? Nampak tak? Dia kata orang perempuan tak tutup kepala. Anak di depan, anak perempuan di depan tak tutup kepala. Tu dia anak aku, dia tutup kepala. Bukan dalil anak hang tak tutup kepala. Hang salah faham dalil. Nampak? Kena buka. Tu terlalu longgar pula sangat dah. Terlalu longgar. Nah. Ayat ini dia kata untuk abdi, perempuan-perempuan jariah zaman Rasulullah, mereka kena tutup. Nampak tak? Hari ni dah tak ada jariah, tak payah tutup lah. Tengok dia. Oh, betul pula dah. Kena tengok pada ayat tu mansuh ke tak? Ayat tu dah mansuh ke tak? Kena tahu pada hukum mansuh naksih. Al-Quran kita nak ngaji ilmu tafsir, kena ada satu ilmu mansuh nasikh dia panggil. Macam hukum rejam. Ayat rejam tidak ada dalam Quran, tapi hukum dia tidak mansuh. Nampak tak? Hukum rejam orang yang berzina, zina muhsan. Zina muhsan ni orang laki-laki dan perempuan yang sudah pernah berkahwin melakukan zina. Apabila cukup dengan syarat, maka dia kenalah dihukum rejam. Ayat ni tak ada dalam Quran. Sebab sudah dimansuh ayat tu, tapi hukum sudah dimansuh, tapi ayat dia belum, dia punya hukum tak mansuh. Nampak tak? Ya? Dia faham tak? Di dalam Quran, sebab tu orang nak mengaji tafsir, tuan-tuan, ilmu tafsir nak mengaji tafsir ni, ulama-ulama nak mengajar ilmu tafsir ni, dia kena faham bab ni dulu, ilmu nasikh wal mansuh, kena mengaji bab tu dulu. Nampak tak? Dia kena kenal ayat ni mana tu, ayat mana mansuh, mana tak mansuh. Ayat ni ada tapi tak pakai, ya. Macam contoh alat la taqrabu salat wa antum sukara, jangan hampir sembahyang kalau kamu mabuk. Ayat ni kata kalau kamu mabuk jangan hampir sembahyang dah. Orang mabuk kena sembahyang lain hukum dia. Nampak tak? Kalau begitu nanti tunggu aku habis mabuk lah, baru sembahyang. Pasal ayat ni kata jangan hampir sembahyang mabuk. Ayat ni turun satu ketika kepada mereka yang sedang sembahyang dalam keadaan mabuk, baca ayat silap. Tapi ayat tu tak mansuh dalam Quran tu ada. Hukum dia dah mansuh dah. Nampak tak? Tu kita kena faham sikit lah bab Quran ni, ya. Nak mengaji ilmu tafsir kena tahu itu pula. Bidang tu kita kena mengaji betul-betul, baru kita boleh faham, ya. Jadi kalau kita tak kerti yang tu, nak mengajar tafsir juga, baca habis tafsir orang tak tentu halah. Nampak dah? Banyak tafsir yang kita tak faham. Dia punya pegangan, para ulama tafsir dia punya pemikiran yang berbeza-beza, cara hukum yang berbeza-beza. Nampak, ya. Sebab tu kita kena faham mengikut akidah ataupun jalan sunnah wal jamaah. Jadi makanya disebut oleh musannif begitulah. Jadi balik kita kepada tadi ini, di mana dikatakan tadi ini, kita ringkaskanlah, ya, 5 perkara kita sebut tadi. Para wali telah muliakan Allah sebabkan mereka itu mengangkat ketergantungan mereka daripada dunia dan seisinya. Maknanya mereka tidak, dalam jiwa mereka tidak ada dunia lagi dah. Makhluk, dunia, mungkinan tak ada lah. Kita mengaji dulu dalam ilmu mantik, ilmu logika, ilmu mantik. Nak mengaji hukum-hukum Islam ni kena mengaji ilmu mantik pula. Ilmu mantik hari ni tak ada lah, pondok-pondok tak mengaji lah ilmu mantik, tak ada. Cuma ada IPT ada sikit lah, ya. Kalau sekarang pondok-pondok ni tutup guru pondok pun tak tahu dalam mantik ni, sebab dia bercakap ikut hara, cakap ikut dan, ya. Istilah bahasa-bahasa dia pakai pun tak kena, ya. Sebab mantik tidak ada mantik, ya. Macam contoh kita sifat Allah, Allah bersifat, bagi Allah 20 sifat yang wajib. Tengok bagi atas Allah
20 sifat yang mustahil. Pada Allah satu sifat yang harus. Tengok dia guna istilah tu sama tu. Dia makna dia beza tu. Tu mantik kan? Mantik tu. Wajib bagi Allah mesti. Bagi itu mesti kena ada. Betul tak? Wajib bagi Allah 20 sifat mengikut akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Mustahil atas Allah. Atasnya orang kubur. Tak ada sifat tu kat Tuhan. Orang letak atas dia. Nampak tak? Alal musyrikin, atau orang musyrik meletakkan sifat-sifat mustahil atas Allah. Jadi mustahil atas Allah. Ala. Tak bunyi kita li. Dia bunyi ala. Ada beza tu. Kemudian yang ketiga, harus padanya. Sebab sifat tu bukan mesti ada kepada Allah. Harus. Dia nak buat kita boleh, tak mau buat kita boleh. Nak buat alam boleh, tak mau buat alam boleh. Nak bagi rezeki boleh, tak mau bagi rezeki boleh. Nak hidupkan kita, nak matikan kita, itu hak dia. Harus padanya. Bukan wajib. Nampak tak? Yang tu kita nak faham tuan-tuan. Istilah wajib. Satu sifat harus pada Allah. Ini mantik kan? Tu orang tanya, apa siapa dia bunyi lain ustaz? Tak sama. Ni istilah mantik. Nampak tak? Istilah ini, bahasa ini akan memberikan suatu maksud yang berbeza, yang tak sama. Nampak tak? Ini kita kena maji kat batu tu. Banyak ni cabang-cabang ilmu Islam ni, ilmu alat. Ya, seorang alim, seorang ulama, dia mesti ada ilmu alat yang luas. Banyak ilmu alat yang dia kena kuasai, barulah dia boleh baca kitab, boleh mengajar, boleh faham dan boleh menguasai ilmu Islam secara baik. Ya, bukan kita baca kitab terus mengajar. Tak betul, perlu ada ilmu alat. Baik. Maka dikatakan di sini, para wali di mana dia ini tidak tergantung, jiwa mereka telah bersih daripada dunia. Duit duduk dalam peti, tak duduk dalam hati dah. Itu cerita dia apa? Duit banyak mana pun, juta-juta duduk dalam peti. Allahu Akbar, hang duduk tang tu. Hang tak duduk dalam hati aku. Nampak? Baru boleh khusyuk. Boleh faham ya? Mudah kan nak faham? Ya? Ni dah dalam peti pun ada, dalam hati pun ada. Apa cerita? Macam mana nak menghadap Tuhan? Tapi hadap pada Allah. Wajjahtu wajhi alladhi fatara. Pembohong Tuhan kata. Hang ada hati kepada aku, hati hang semak dengan berbagai macam dunia, segala keburukan, ya, kehijauan dunia ada dalam tu, kehitaman, kemerahan dunia ada dalam tu. Hang kena bersih dulu hati itu. Ya, nah. Alhamdulillah wassalatu wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, amma ba'd. InsyaAllah. Maka itu kita sebut di sini, yakni para wali, hamba-hamba Allah yang sampai kepada pakaian yang disebut 5 perkara tadi. Kalau dah ada 5 perkara tu, maknanya dia sudah sampai taraf wali. Wali ni orang yang ditanggung kehidupan perjalanan hidupnya oleh Allah. Allah tanggung dia langsung 100%. Itu katanya wali, ya. Wali Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah adalah wali, pemimpin yang mengawal, yang memelihara, yang menanggung orang-orang yang keluar daripada kegelapan masuk kepada cahaya. Nampak tak? Al-Baqarah ada ayat ni, ya. Ayat 256 Al-Baqarah. Ya, baik. Jadi makanya disebut di sini, maka mereka yang sudah ada macam tu, maknanya jiwa hati nubari mereka tidak ada lagi urusan duniawi, tak ada lagi. Apabila para wali Allah itu dikehendaki, Allah berada di tengah-tengah para hambanya, berada di tengah-tengah hambanya, ya, daripada makhluk manusia, agar umat manusia dapat mengambil manfaat daripadanya. Orang lain akan dapat manfaat daripadanya. Wali-wali ini adalah penolong, pembantu. Kalau perang dia sampai, kalau ada peperangan antara peperangan jihad antara Islam dengan kafirin, akan turunlah selain daripada wali. Dalam Quran disebut junud. Junud ni tentera-tentera yang kita tak nampak. Ada dua. Pertama, para malaikat. Dia main dengan jet putih. Jet terbang pakai putih. Bukan buatan Rusia, bukan buatan Jerman, bukan buatan Perancis. Ini yang Israel takut ni. Sedar lah. Mana main jet putih ni? Rusia bukan pakai jet putih, ya. Dia punya tentera pun tak pakai hijau, pakai putih. Itu malaikat. Bantu tolong Brigade Al-Qassam, ya. Dia baru takut tu, ya.
Banyak daripada hijrah keluar. Orang Israel banyak hijrah keluar, ya. Di Israel ada lebih kurang 3 juta umat Islam. 3 juta umat Islam yang beramal Islam, yang ada masjid-masjid. 3 juta umat Islam. Yang buat main Israel tu. Depa terima satu Depa tak mau keluar pada Israel, depa duduk dalam Israel, tapi depa akan patuh kepada kerajaan Israel, tapi mereka akan terus berjalan dengan urusan agama mereka. Jadi tak ada bantahan. Depa boleh sembahyang lagu biasa, azan bunyi macam biasa 5 waktu, nampak tak? Tidak depa tak lari lah. Yang lari ni bukan depa. Arab yang bukan depa. Arab Israel yang tidak ada agama atau pegang agama Kristian. Lari keluar. Takut kepada brigade ni kerana tentera-tentera yang tak nampak. Kedua, para wali Allah. Wali-wali ni turun bantu, tuan-tuan. Kita juga keadaan tertekan, keadaan yang mendesak, akan datang wali-wali Allah tolong kita. Nampak tak? Walaupun di sini, walaupun seorang, akan datang wali tolong kita. Nampak tak? Itu urusan yang Allah tanggungkan kepada wali-wali. Kelebihan para wali Allah. Ya. Kelebihan mereka, ya. Apabila para wali itu kehendaki Allah berada di tengah para hambanya daripada makhluk manusia agar umat manusia dapat mengambil manfaat daripadanya, maka Allah memberikan kepada mereka 2 pakaian. Pertama, pakaian keindahan dan kejombangan. Kejombangan ni kemurahan. Allah murah. Jombang bahasa Sunda, ya. Pakaian keindahan dan kejombangan. Maknanya keindahan di sini 5 sifat yang kita sebut tadi, dan kejombangan ni kemurahan. Maknanya apa dia mau, apa dia minta, apa dia hajat, semua Tuhan bagi. Terlintas sikit di hati, Tuhan bagi. Nampak tak? Tak ada lindung. Dia tak perlu nak tadah tangan nak minta berat-berat. Terlintas di hati je. Dia teringin nak makan apa, saat ni dapat. Itu dia. Tahap tu respon langsung daripada Allah. Itu kita panggil kejombangan, sifat rahim. Itu hadis yang ke-32 dalam hadis 40. Hadis yang ke-32. Hadis 40 ada sebut. Agar manusia dapat menerima mereka dengan kecintaan dan hubungan keagraban. Rapid. Ya, itulah keindahan kejombangan akhlak, kepribadian dan juga penampilan yang objektif. Kedua, pakaian kehebatan kewibawaan agar perintah atau anjuran mereka dipatuhi umat dan larangan mereka dihindarkan dan dijauhi. Mereka buat ibadat, kita boleh ikut turut cara ibadat mereka. Mereka jadi ikutan, ya. Mereka jadi sebagai model untuk kita ikut urusan-urusan ibadat mereka. Boleh, ya. Macam tahap itulah Tuhan jadikan mereka sebagai objek, ya, pemerhatian dan tempat sasaran para orang-orang awam yang demikian. Ketiga, itu makna tadi, ya. Adapun sifat khauf, takut mereka kepada Allah sebagaimana telah difahami bahawa kupasan-kupasan jauh sebelumnya telah merupakan pakaian tetap mereka, kerana itulah semua pada takut kepada mereka dan mereka tidak takut selain hanya kepada Allah. Sebab itu Tuhan sebut apa? Al-awliya'ullahu la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah ni tidak ada dua penyakit tak ada kat dia. Ya. La khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada takut kepada makhluk. Nak takut makhluk. Apa makhluk semua Tuhan punya. Ya. Satu bala nak pergi jumpa kita pun, bala tu Tuhan buat, bukan boleh main sendiri. Nampak tak? Sebab tu Nabi Allah Ayub, model dia dalam Quran, Tuhan sebut Nabi Allah Ayub AS, seorang rasul Nabi yang kena tekanan ujian yang begitu berat, melibatkan bukan dia diri dia, kesihatan dia, fizikal dia, sampai anak isteri dia, sampai harta benda dia, semua habis hangus. Allah uji dia macam tu, tapi dia tak gerak, tak lari, sebab dia tahu semua datang daripada Allah. Ada hikmah. Yang berbuat, yang mencipta adalah Maha Pengasih dan Bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan Allah. Dia tak mula dengan sifat dia, mula dengan Rahman, mula dengan Rahim. Ya, sebab kita tahu apa yang Tuhan buat semua adalah perfect, betul. Itu dalam Tabarakalladzi ada ayat. Orang yang baca Tabarakalladzi ini, yang dikatakan tidak kena azab kubur, yang faham ayat ni lah. Kalau baca saya tak lepas. Baca Tabarakalladzi tiap-tiap malam tapi tak faham isi dia, tak beramal dengan isi dia, macam mana lepas pada azab kubur? Dalam Tabarakalladzi ni ada satu ayat, banyaklah ayat, satu contohnya.
alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah jadikan langit dan bumi dengan 7 lapis. Dia buat tahu. Dia tahu nak tak lapis mana dulu, lapis mana kemudian. Apa nak buh di atas, dia tahu. Itu maksud dia. Dan menjumpakan sebagai bumbung bumi. Ya. Ma tara, tanilah. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Maka tidak ada sebarang kecacatan dalam penciptaan Tuhan yang Maha Rahman. Tuhan tak buat silap, tahu? Kita kena faham begitu. Apa yang Tuhan buat dalam 7 lapis langit ni tak silap. Nampak tak? Kita orang sembahyang, orang puasa, orang baca Quran, orang bangun sembahyang tahajud, banyak sedekah. Nampak tak? Ya? Dia boleh buat macam-macam kat kita, nampak tak? Dia boleh empuk kita masuk. Dia boleh lepas kita turun. Dia boleh turun penyakit atas kita. Dia boleh hantar wabak. Nampak tak? Tak boleh kata aku sembahyang, aku puasa pasal apa, aku kena. Nampak tak? Orang tak sembahyang tak kena. Itu cakap orang tak kerti. Kalau orang kerti dia tahu. Harus. Sebab tu kita mengaji dulu, ya. Apa dia makna harus? Fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Allah berbuat apa yang dia kendaki, meninggalkan apa yang dia kendaki. Tidak wajib atas Allah. Nampak tak? Walaupun kita tadi ini berbuat berbagai kebaikan kepada Allah, bukan kebaikan-kebaikan itu menjadi sebab untuk kita mendapat rahmat Allah lah. Nampak tak? Cari pengampunan dulu. Pengampunan. Astaghfirullahalazim. Baca banyak-banyak. Ni bulan Karim ni kan. Baca astaghfirullahalazim banyak-banyak, tuan-tuan. Lagi banyak istighfar. Kemarin saya cakap kuliah subuh di Masjid Bukhari. Bab ni. Astaghfirullahalazim. Orang yang beramal astaghfirullahalazim hari-hari banyak-banyak baca. Kau boleh sehari buat 1000 kali. 1000 kali lah. Walaupun tak sama lagu Nabi. Nabi sepanjang keluar masuk astaghfirullah Nabi ni. Nampak? Yang kita 100 kali sehari. Makna 100 tu berturut-turut. Bukan 100. Bukan, ya. Ada 4 perkara. Kalau tuan-tuan ada 4 perkara, makna kata tuan-tuan bersih daripada dosa. Tapi jangan kata aku tak ada dosa. Lagi berdosa. Nampak tak? 4 perkara, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cek sendiri, ya. Sendiri cek, ada. Kalau ada 4 perkara ni pada tuan-tuan, makna kata tuan-tuan insya-Allah tak ada dosa. Boleh. Nombor 1 sekali. Orang yang istighfar, Tuhan terima istighfar dia, Tuhan ampun dosa dia, bersih daripada dosa. Nombor 1 sekali, tuan-tuan. Nampak tak? Nombor 1 yang kata bersih tadi ini, dia ringan berbuat amal ibadat. Mudah. Nak buat amal ibadat mudah. Itu nombor 1 lah. Kita ambil ibadat dululah. Ibadat, ya. Sembahyang sunat, dia duk cari yang mana lebih. Kalau tarawih 8-20, cari mana 20. Kalau ada 30, dia buat 30. Dia tak muah 8. Itu betul. Tapi duk kisah hak 20 cari 8 ni, tu makna dia berat dosa. Sebab itu Tuhan kata, wa innaha lakabiratun ala illa 'alal khashi'in. Sembahyang tu berat. Berat kerana dosa. Melainkan orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk nombor 1 ni kerana bersih dosa. Itu khusyuk. Bersih dosa. Tak ada dosa duk kumun dia. Ya, Ibnul Jauzi dalam kitab Ruh. Ibnul Jauzi kata dalam kitab dia. Nampak tak? Sembahyang tu dia ikut percentage. Kalau percentage dosa tu 10, dah ada 10%, dia punya khusyuk dapat 90%. Nampak tak? Kalau dosa ada 50%, khusyuk dia 50%. Nampak tak? Kalau dosa ada 70%, khusyuk dia 30%. Nampak tak? Kalau dosa ada 90%, khusyuk dia 10%. Nampak? So Nabi kata ada sembahyang 1/10, ada sembahyang 1/9, ada sembahyang 1/8, ada hadis. Tidaklah. Tapi kalau kita sembahyang sunat, kita berebutlah sembahyang sunat lagi. Zuhur sebelum zuhur 4. Lepas zuhur aku nak buat 4. Nampak tak? Kalau ada lagi aku nak buat. Ada lagi boleh buat sunat mutlak. Sunat mutlak tak ada tuntut apa, tak ada sebab, tak ada waktu, tak ada kerana. Nampak tak? Usallillahi ta'ala, aku sembahyang kerana Allah. Sembahyang sampai 1000 rakaat. Ulama-ulama besar wali-wali Allah. Nampak tak? Itu lepas daripada tuntutan maktubah. Mereka ni. Itu kita ambil sembahyang.
Tak ada masalah. Puasa sunat ni, besok dah habis Syawal ni, dah masuk Syawal, jangan buat 6 saja. Terus sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadat kepada Allah sampai mati. Nampak tak? Isnin Khamis jangan tinggal tuan-tuan. Jangan tinggal. Confirm kita tak akan berat, tak dapat terima sakit berat-berat. Sakit ringan kena ada, tak sakit bukan orang. Nampak tak? Tak sakit bukan orang tak? Orang-orang yang tak sakit tu duk ada tengah sawah, kan? Betul tak? Boleh faham ya? Yang sakit tu manusia. Sakit ni overhaul. Kereta pun kena overhaul. Enjin pun rosak, nampak tak? Tayar kena tukar, betul ya? Kalau tak tukar mana boleh pakai benda baru. Kita ni benda baru kena jadi, mesti kena terima rosak, betul tak? Betul? Boleh terima? Okey. Demam sikit-sikit adalah, sakit kepala, cirit-cirit, makan silap, food poisoning adalah, nampak? Sakit gigi, tak jaga gigi, korang pesugi, nampak tak? Ya? Jadilah, ya. Kata penyakit-penyakit berat, tak ada. Penyakit berat nak mai terima kita, tidak ada tuan-tuan. Itu dah nah. Tu. Jadi yang kedua, orang sabar banyak-banyak ni tuan-tuan, tak ada penyakit, tak ada sakit berat-berat, nampak tak? Dalam kitab Bahrul Mazi, juzuk ke-14. Bahrul Mazi, juzuk 14. Buka tengok. Dalam bab tib, bab kesihatan, bab ubat. Juzuk 14. Ya. Seorang tabi'in, umur dia 162 tahun, tak pernah sakit pun. 162 tahun, 62 tahun. Hidup sampai hidup panjang. Nampak? Tapi bukan hidup panjang tu tak sakit, tak ada dosa dah. Ada juga hidup panjang, dosa banyak. Nampak dah? Nabi Allah Ta'ala bagi 162 tahun umur dia, bahkan dia akan jaga makan, jaga masa, apa semua dia jaga. Kesihatan sunnah Allah dia jaga, sihat lah. Dan antaranya bertanya pasal siapa tuan tak sakit. Dia kata, aku dengar Nabi kata, nampak tak? Dia baca hadis. Rasulullah kata, orang yang tidak ada dosa, maka dia tidak ada penyakit. Nabi tu, dia tak kata dia tak ada dosa. Dia kata Nabi kata, nampak? Hampir tanya Rasulullah. Itu dia. Jadi kita tak ada penyakit tuan-tuan. Ni kira duk penyakit tak habis. Nampak tak? Ya. Duk bersambung dengan penyakit. Habis satu, mai satu. Habis satu, mai satu. Habis satu, mai satu. Ini dosa banyak. Ubat dia bukan biji barok tau. Ubat dia astaghfirullahalazim. Hang kena tobat balik banyak. Pertama hang kena kenal dosa apa hang duk buat. Kedua hang kena minta ampun kepada Allah. Penting. InsyaAllah penyakit hang semua selesai. Nampak tak? Dan berbanyakkan sedekah. Sedekah banyak. Banyak sedekah. Ya. InsyaAllah penyakit akan kurang. Orang sakit ni kena banyak sedekah. Nampak tak? Ya. Banyak sedekah, penyakit dia kurang. InsyaAllah sembuh. Itu dah. Nombor 2. Nombor 3. Orang yang Tuhan terima ampun dosa dia tuan-tuan, murah rezeki. Murah rezeki. Murah rezeki fulus. Rezeki ada 10 kan? Kita ambil hak nombor 10 punya duit. Murah-murah. InsyaAllah Allah nanti hantar dia rezeki daripada punca dia sendiri, tak tahu ke mana mai. Nampak tak? Potong rambut orang satu kepala RM1.5. Pukul 9 buka kedai, asap katuk dah. Nak pergi mengaji, nak pergi masjid, nak pergi duduk masjid, nak sembahyang, nak dengar kuliah. Tak mau menjaga dah, cukup masuk asap. Boleh beli Honda Civic, boleh renovate rumah, pergi Mekah 2 kali haji. Baru mati dah. Dah 2 tahun sudah baru mati. 81 umur dia. Nampak tak? Yang pergi Komun cari siapa dia? Ustaz-ustaz pergi cari. Ustaz heran pasal apa dia ni boleh. Orang awam tak cari, ustaz-ustaz pergi cari dia. 3 ustaz pergi cari dia. Macam mana Pak Man, kata Man lah nama dia, apa Man tak payah abang lah. Macam mana Pak Man boleh dapat lagu ni semua lah? Boleh pergi Mekah 2 kali haji. Kami yang dapat gaji bulan-bulan ni pun tak boleh pergi. Nampak? Pak Man boleh. Rumah boleh renovate, pakai Honda Civic lama tau dulu. Bukan hak barunya, lama dia kan. Satu macam yang lurus sikit belakang tu. Dia kecil sikit. Dah. Baru dia beli first hand. Tu dia. Mod isteri dah pergi rata. Nampak lah. Kerja apa? Potong rambut. Masya Allah. Itu dia lah. Siapa bagi rezeki dekat dia? Dia kata Allah bagi. Kena tanya Allah lah. Tanya aku buat apa? Macam mana aku boleh dapat? Tanya Allah, dia kata. Allah jawab lah. Allah kata apa? Wa ma yattaqillah yaj'al makhraja. Nombor 1, Tuhan tak bagi dia problem. Problem duit tak ada, problem kesihatan tak ada, problem keamanan tak ada, problem keluarga tak ada, problem kehidupan tak ada. No problem. Sebab semua boleh solve. Semua boleh selesai.
Nak kata tak ada problem, berbohong. Siapa tak ada problem? Semua orang ada problem. There's no problem that can he ran off from. Orang putih kata. Tidak ada orang yang boleh lari daripada masalah. Semua kena. Habis masalah ni, timbul masalah. Nak tanggung masalah, kena ada masalah. Nampak tak? Dah lepas masalah, mai satu masalah baru. Tak gitu, tak boleh lari. Sebab dunia ni dunia masalah. Habis. Itu jawab dia. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, pi mana orang suka dia. Nampak? Orang tak kenal pun suka. Tengok dia orang suka. Sekali pandang. Tak gitu. First impression orang dah nampak dah. Oh, itu dia. Senang dengan orang ni. Bagus orang ni. Nampak dah. Allah letak ayat muka dia tu. Bagi orang suka. Nampak tak? Itu dapat kat Nabi kan. Ni musuh-musuh Nabi ni bukan dia tak suka Nabi. Dia pun suka Nabi. Nampak tak? Abu Sufyan. Ya. Tu kepala sampai ni Abdullah bin Ubay, ya. Kepala munafik. Dia nak mati, dia kata kat anak dia apa tahu? Hampir kat Rasulullah, hampir minta baju dia kapan aku. Tu dia. Nampak? Kalau kita orang kalau meluat, jangan kata baju, nama tak mau sebut, dia tak? Dia kata kat anak dia, hampir jumpa Rasulullah, hampir ambil baju dia. Baju tu hang buat kapan dekat aku. Nampak tak? Anak Nabi, ya Rasulullah, bapa aku. Kepala munafik. Kepala munafik. Turun ayat munafiqun tu. Iza ja'akal munafiqun wa qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ayat tu turun. Pasal dia. Nampak tak? Anak Nabi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ayah dah dekat-dekat nak mati. Nampak tanda-tanda nazak teruk lah. Minta kalau Tuan boleh bagilah baju yang Tuan pakai ni. Nabi kata nak buat apa? Dia nak kapan dia? Nabi buka bagi. Awak pakai baju Nabi besok tak kena azab kah? Ini dah salah kita. Orang pergi Mekah beli kain nila. Nak buat ihram. Besok nak mati, pesan kat keluarga. Biar ayah mati besok kapan dengan kain ihram ni tau. Siapa bukan angkat dia lari, tak mau main. Betul ya? Inilah hadis dah. Tak, bukan angkat dia akan tengok kain apa hang pakai. Dia tengok dalam jiwa tu ada apa. Apa yang hang pakai dalam jiwa. Nampak tak? Tu nak kena ambil faham lah tuan-tuan. Oi, kalau kita ada akidah begitu, lingkup haji kita dah tak mabrur lah. Tak ada lah mabrur awal-awal, mabrur tak ada lah. Nampak tak? Balik-balik kain ni kena simpan kain kaki. Kain tola tak boleh lah buat kapan kan. Ambil kain biasa ni. Tu dia, simpan dia elok. Besok ayah mati yang pun mau kapan dengan kain ni. Kemudian mau tulis la ilallah tadayyura. Nampak tak? Muka nakir mai dia pakai lari tak betul. Jangan tanya-tanya dia pakai kain ihram ni. Ihram tak boleh sentuh. Tu ya tu. Lingkup akidah dah. Nampak? Awal-awal dah lingkup akidah dah. Syirik apa dia panggil? Syirik khafi. Syirik khafi. Syirik yang tersembunyi dalam orang tak tahu. Nampak tak? Dia pergi beli kain tu dah ada. Masa dia beli kain dah ada syirik tu dah. Nampak tak? Belum nanti pakai lagi lah. Orang bagi kain tu lah elok-elok. Nampak? Saya habis di Mina, saya ditinggalkan kain ihram saya. Tiap-tiap kali saya pergi Mina, habis Mina, tinggalkan ihram. Bawa 2 pasang, tinggal. Lepas tu tinggal. Nampak tak? Balik dari Mekah, nak buat ihram baru, beli kain baru ihram. Nampak tak? Nak balik, bagi ke orang sana. Ambil ke ihram, pakai. Nampak tak? Terlepas balik sini, kita buat tolak. Habis. Tolak alat mandi. Tak ada kena mengena. Ini pakaian ihram. Pakaian menutup aurat tu yang wajib. Itu yang nak kena jaga tu. Nampak tak? Sampai bila-bila kena jaga aib kita. Itu nak kena faham sampai tahap tu lah. Tuan-tuan ya. Jadi makanya, apa yang boleh sebut tadi dah 5. Kita abar 4 perkara tadi dah. Itu astaghfar tuan-tuan. Penting astaghfar. Banyak-banyak astaghfar sebut. Astaghfirullahalazim. Dia boleh baca dengan banyak sirah. Astaghfirullah. Takat tu pun boleh. Nabi lepas semayang sapu muka, Nabi ni kali bagi salam, sapu muka, Nabi baca 3 kali aja. Apa Nabi baca? Mengikut hadis, Astaghfirullah. 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 3 kali yang Nabi baca. Kita hentam 10 kali, tak apalah. Buat salah tak mana pun. Tapi jangan kata Nabi buat salah. Nabi buat 3 kali nak bagi senang kat kita. Kalau Nabi buat 10, jenuh kita nak ikut. Nampak tak? Sebab tu Nabi buat 3. Kita tambah Astaghfirullahalazim. Tambah sikit. Astaghfirullahalazim. Tambah lagi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa
huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tambah lagi 3 kali boleh. Pilih mana pun tuan boleh pilih. Ciga baca ni tuan boleh pilih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 1000 sekali boleh. Boleh belakang lah. Macam bismillah. Nabi makan nasi, makan apa? Nabi tak makan nasi lah. Makan biasa. Bismillah. Takat tu yang dia aja. Bismillah. Makan. Kita bismillahirrahmanirrahim 3 kali kan. Sebab Nabi tahu umat dia yang gelojok. Bismillah jadi sebelah. Nampak dah? Sebelah. Dah. Punya gelojok cepat nak makan. Sabaklah sebut nampak. Sebelah. Tidak. Tu lah. Nabi bismillah. Nak bagi ringan umat. Tapi Imam Ghazali kata patut baca 3 kali. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Jibril kat Nabi Jibril baca 3 kali. Nabi baca 3 kali tau. Sebab tu kita latihkan diri kita baca bismillah 3 kali. Nak makan 3 kali bismillah. Nak bawa kereta 3 kali bismillah. Nak keluar rumah 3 kali bismillah. Bagi latah. Orang Melayu ni ada latah kan. Latah mulut. Supaya kita biasakan dengan bismillah 3 kali. Dia rasa kurang kalau tak sebut 3 kali. Automatik mulut bismillah. 3 kali dia keluar automatik. Kalau kita lazim jadikan tabiat insya-Allah benda bagus dan buat itu kita ambil faham. Baik. Jadi sifat khauf ni sifat takut mereka kepada Allah, dipahami bahawa mereka ini atau tadi semua takut kepada Allah dan mereka tidak takut selain hanya kepada Allah. Ini makna hadis Rasulullah seperti banyak terdapat dalam kitab-kitab tauhid dan tasawuf. Man khafa Allah khafa minhu kullu syai' wa man lam yakhafillaha akhafahu la kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, nescaya takutlah kepadanya tiap-tiap suatu. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka tiap-tiap suatu menimbul ketakutan padanya. Faham Kalau kita takut kepada Allah, hak makhluk akan takut kepada kita. Hari ni orang Islam, orang kafir tak takut. Pasal apa? Orang Islam tak ada takut kepada Allah. Betul tak? Ya. Presiden apa nama? Tak ingat abang. Negara Islam juga tu ya. Dia punya semua ni pun lebih kurang lagu Kamal Atatürk, second Kamal Atatürk lah ni. Bulan puasa dia kata eloknya jangan puasa. Nampak? Jangan puasa. Siapa? Penjawat awam. Penjawat awam kaki tangan kerajaan tak payah puasa. Pasti nak dapat kerja. Yang lain para penjawat awam tak apalah, hang nak puasa. Nampak tak? Dia sendiri makan. Order makan apa tu. Presiden Islam tu. Ya. Apa nama negara? Saya lupa nak bang. Nanti saya cek balik sekali saya bang. Ya. Ini hamba Allah tertipu mereka saya daripada sana tertipu Kami di sini dia kata pejabat awam tak bagi puasa, tapi kami puasa juga. Takkan nak ikut dia. Nampak tak? Bukan nak paksa kita. Kita kena puasa juga. Nak beli apa kat dia? Bukan dia Tuhan. Nampak tak? Dia keluar arahan. Berkeliling ke penjawat awam tak payah puasa. Nampak tak? Ya. Ramai yang mana antara iman ikut dia. Yang iman kat dia ikut dia lah. Ya, tapi banyak yang puasa. Dia pun tak turun dia. Nampak ya? Macam Turki, macam Kamal Atatürk jugalah serupa. Bulan puasa makan, jangan puasa. Pasal siapa nak tahan diri kita dia? Nampaklah. Tak makan. Nampaklah. Tu dah. Ini antara yang berlaku. Second Kamal Atatürk dia panggil dia tu. Na'udzubillah min zalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Tegasnya bahawa pakaian-pakaian hamba Allah yang saleh dan pengertian di atas wajar dimohonkan kepada Allah supaya kita mendapat limpahannya, asal saja ibadah kita kepada Allah ikhlas, di samping sentiasa bermujahadah lawan nafsu, menjauhkan dosa-dosa sifat-sifat yang tercela. Takat itulah. Tak ada nak baca lagi apa dalam komputer ni. Tak ada nak baca kitab bawah ni. Ni nak cerita, nak sambung rahmat Allah ni. Rahmat Allah yang terbesar selain daripada yang pertama disebut, iaitu yang terbesar sekali rahmat Allah nombor 1 Quran, nombor 2 sembahyang. Kita ringkaskan. Jadi insya-Allah sekali lagi kita akan sebut rahmat Allah. Nombor 1 rahmat Allah yang terbesar kepada kita sekali Quran lah. Nampak? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tuhan kata, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran merupakan sebagai syifa, sebagai ubat jiwa, ubat fizikal, nampak tak? Ubat mental, ubat spiritual, nampak tak? Dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sampai 1.
Kita tak payah bab Quran tu, saya tak berjelas, tuan-tuan tahulah. Tak payah. Kita akan bab sembahyang. Kita akan cerita sembahyang, macam mana sembahyang dirahmat. Sembahyang tu satu anugerah. Tuhan sayang kat kita lah suruh sembahyang, tuan-tuan. Oi, Allah suruh hamba dia sembahyang ni kerana Tuhan sayang kat kita. Dia mau kita mai jumpa dia sehari 5 kali. Nampak tak? Dia nak bagi kat kita. Nampak tak? Seorang raja yang sayang kepada rakyat, dia akan panggil rakyat tu, mai hang mai jumpa aku. Orang lain tak payah, aku mau hang. Nampak tak? Untung tak? Tapi orang tak nampak. Itu kena cerita tu rahmat. Jadi mai terima sembahyang tu satu rahmat daripada Allah. Kita nak kupas bila rukuk tu apa, sujud tu apa, berdiri tu apa, ni dalam kitab ni adalah. Kitab baru tak ada. Kitab ni harga lebih kurang lama-lama 300 juta punya kitab ni. Tapi dia cetak cara barulah. Kitab tak ada kitab Melayu, di kitab Arab. Nak buat macam mana? Saya akan cuba terjemahkan seberapa boleh lah, supaya tuan-tuan boleh faham. Ya, insya-Allah minggu depan kita bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.